لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang telah mempertemukan kita pada petang ini. Setelah beberapa siri kita dah beberapa pertemuan terpaksa dibatalkan. Hari ini pun nyaris-nyaris tak dapat sebenarnya kan? Nyaris-nyaris kan. Kerana sepatutnya saya pergi Penang tapi ada hal tak dapat pergi, dan Alhamdulillah dapat bersama lah kat sini kan? Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Okay. Kita sedang membincangkan berkenaan dengan golongan As-Sufiyah. Betul? Muka surat berapa kita sampai? 123 dah sampai belum? Penggunaan istilah yang mengelirukan. 122 kan? Betul? Berbicara tentang tasawuf, kita telah pun melihat kepada asal perkataan ataupun kepada definisi. Kemudian kita telah juga melihat sedikit sebanyak tentang tarikh, tempat dan keadaan yang mendorong kelahiran tasawuf. Kemudian kita telah juga melihat kepada kritikan golongan salaf terhadap marhalah yang pertama. Dan insya-Allah untuk hari ini kita akan teruskan dengan marhalah ataupun peringkat yang kedua, penggunaan istilah-istilah yang mengelirukan. Okey. Pertama sekali, permulaan penggunaan istilah-istilah khusus yang tidak nyata, maknanya bahkan mengelirukan, bahkan boleh ditafsir mengikut sesuka hati dan juga hawa nafsu. Itu yang digunakan oleh golongan Sufiyah, golongan As-Sufiyah. Ada perkataan yang digunakan boleh difahami dengan pelbagai maksud. Boleh difahami dengan pelbagai maksud. Kita akan perhatikanlah sebentar nanti. Antara contohnya ialah al-fana. Okey. Pada asalnya fana ni artinya adalah fana yafni. Fana artinya hilang. Okey. Jadi bila kita guna fana, antara maksudnya fana jiwa dari makhluk, iaitu lupa segalanya tentang makhluk dan hanya memikirkan tentang Allah. Itu asalnya. Bila kalau kita perhatikan nanti, ataupun kita telah perhatikan dulu, kita telah perhatikan pada muka surat yang ke-118. Buka sekejap. Kita telah perhatikan di sini bagaimana peringkat tasawuf. Adanya syariat, tarikat, hakikat dan juga makrifat. Okey. Daripada syariat, seorang yang masuk ke dalam dunia tasawuf ini akan membersihkan jiwanya dengan mengamalkan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muka surat 118. Okey. Kemudian naik satu peringkat dengan tarikat, iaitu dengan mengikut satu guru, seorang guru yang mendapat mandat langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk zikir-zikir tertentu. Kemudian disucikan jiwanya untuk sampai ke tahap hakikat, dan akhir sekali makrifat, iaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengenalan. Baik. Kalau kita perhatikan di sini dalam muka surat 118 itu syariat, tarikat, hakikat dan makrifat. Bila mula sahaja pada peringkat tarikat naik ke atas, hakikat dan makrifat, di situlah adanya perkataan-perkataan yang ada dua maksud. Bila mereka sebutkan satu perkataan, difahami oleh orang biasa, oleh orang yang berada di peringkat syariat sebagai maksud yang tertentu. Tetapi orang yang berada di peringkat yang tinggi
memahami sesuatu perkataan itu dengan maksud yang tersendiri. Okey, maksud yang tersendiri yang sebenarnya adalah berdasarkan kepada hakikat dan hakikat sebenar, okey, sesuatu perkara itu. Okey, lalu terhasillah di situ kekeliruan. Okay, ada orang mengatakan mereka ini sesat, ada orang mengatakan tidak sesat. Ada yang mengatakan mereka ini sesat kerana mereka menguraikan dengan maksud mereka yang tersendiri. Dan ada yang mengatakan tidak sesat kerana ini adalah bahasa. Ini adalah kemelut bahasa, masalah bahasa. Kita yang tak faham bahasa tinggi itu kita anggap ini satu kesesatan. Okey. Sebagai contoh kita tengok di sini, fana asalnya digunakan untuk fana jiwa. Maknanya hilangnya jiwa kita dalam usaha kita nak mendekatkan diri kepada Allah, mengenali Allah. Okay? Tetapi maksud fana itu bertukar kepada al-fana an wujudis siwa, ataupun kullu ma siwahu laysa lahu wujudun haqiqi, iaitu dalam bahasa yang mudah la mawjuda illallah, yang merupakan konsep ilhad wahdatul wujud. Okey, saya uraikan satu-satu. Asal fana, bila kita menyucikan diri kita sedikit demi sedikit dengan zikir demi zikir demi zikir, kita akan dapat merasakan diri kita ini, jiwa kita naik kan? Naik, tapi kita dapat merasakan perkara tersebut. Macamlah orang yang solat. Kalau dia solat satu masa dahulu, solatnya adalah sekadar solat apa? Bacaan. Tetapi tak ada, bukan solat penghayatan. Tiba-tiba dia dapat sampai ke tahap solat penghayatan, dia boleh dapat rasakan perbezaannya. Betul? Okay? Mungkin sekadar membaca Al-Fatihah dia dah menangis. Dulu sampai bagi salam pun tak boleh nangis, contohnya kan. Okay? Sama juga dengan bacaan Al-Quran. Kalau dia membaca Al-Quran, dapat memahami dan menjiwai Al-Quran, mudah sahaja dia nak terasa dengan bacaan tersebut. Kesan tu boleh masuk dan boleh menyebabkan dia rasa takut, rasa harap, okay, rasa sedih, rasa gembira. Okay? Tapi berbeza dengan satu masa dahulu, mungkin dia baca sekadar nak memenuhi tuntutan tajwid, okay, dan taghanni bil Quran, ataupun memperlagukan Al-Quran, itu saja. Dengan itu, asal fana itu adalah bila dah sampai jiwa tu bersih, dia merasakan yang tak ada kaitan sangat dia tu dengan dunia. Dia dapat merasakan kebesaran Allah. Asalnya begitu. Tetapi dalam perbincangan fana itu, timbullah perbincangan yang lebih mendalam, yang bersifat kebatinan, okay, dan bersifat falsafah. Falsafah sini bukannya falsafah maksudnya ada dia panggil apa ni, maksud tertentu, tapi falsafah ini artinya adalah filosofi. Okay, filosofi yang berasal daripada Greek. Okay, Greek filosofi. Okay, masuknya perkara itu, lalu timbullah kefahaman bahawa fana itu, okay, yang orang faham fananya begini, tetapi yang kita bawakan fananya ialah al-fana'u an wujudis siwa. Okay, kita ini cair ataupun kita hilang daripada kewujudan yang lain. Kita maknanya menghilangkan diri kita daripada kewujudan yang lain, artinya kita masuk dalam kewujudan yang satu. Ataupun bahasa yang lebih mudah sikit, kullu ma siwahu laysa lahu wujudun haqiqi. Sampai ke tahap fana, artinya kita telah mencairkan diri kita dengan mengatakan kullu ma siwahu, semua yang selain daripadanya, nun besar ataupun n besar, nun tak besar kan, n besar, siwahu daripada selain Allah, semua yang selain daripada Allah tidak ada kewujudan hakiki baginya. Okay, maksudnya yang ada adalah kewujudan Allah sahaja. Dan kita telah pun mencairkan diri kita ataupun dapat mensebatikan diri kita dalam kewujudan itu. Okay? Bahasa mudah lain, la mawjuda illallah, tiada yang wujud kecuali Allah. Okay? Mereka telah sampai ke tahap yang wujud ini semuanya adalah Allah. Inilah juga yang disebutkan sebagai konsep wahdatul wujud, kesatuan kewujudan. Okay, yang wujud itu hanyalah satu sahaja. Okay, dan konsep ini adalah konsep ilhad ataupun mulhid. Okay, konsep yang apa dia, nampak macam ada islamiknya, ada sifat islamiknya, tetapi dalamannya adalah kufur, bahkan merosakkan. Okay, kalau kufur tak merosakkan tak apa lagi.
Ada kufur tak merosakkan? Ada juga kan. Dia kufur tapi dia tak dahsyat, tak teruk sangat. Tetapi kufur dan menyebabkan fahaman orang terseleweng, itu adalah ilhad. Okey. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, al-ishq. Kasih kepada Allah atau kasih Allah kepada hamba-Nya. Okey. Tetapi tidak pernah digunakan seperti itu sebelum ini. Perkataan al-ishq, ibarat asyik, masyuk. Bahasa Melayu pun dah masuk kot rasanya. Masyuk, asyik. Ada, kalau tak silap saya, dalam kamus dah ada dah. Asyik iaitu orang yang mengasihi. Ya, al-ishq lebih kepada, bukan kepada kasih saja, dia macam rindu. Okey, asyiknaka, kami rindu kepada kamu, kepada awak. Okey. Jadi kerinduan ini dihuraikan sebagai kasih kepada Allah. Okey, ataupun Allah kasih kepada hamba-Nya menggunakan perkataan al-ishq, yang mana asalnya perkataan ini tak ada. Perkataan ini tak ada. Okay, yang ada adalah hub ataupun mahabbah, cinta. Okey, jadi bila sebut ishq ini dia lain sedikit. Dia ada perasaan, apa dia panggil tu? Ada kecenderungan hati. Okey. Dia lebih kurang samalah dengan hub, tapi bila sebutkan ishq, dia menggambarkan satu benda lain yang boleh disalah tafsirkan. Apapun yang pentingnya, perkataan ini asalnya tidak digunakan, tetapi dimasukkan sebagai satu perkataan yang utama dalam gerakan Sufism ataupun Sufiyah. Satu lagi adalah as-sahu. Okey, bahkan sebelum sahu sepatutnya as-sukr tu dulu. Yang bawah tu sepatutnya ke atas, tapi tak apalah. As-sahu adalah kembali sedar diri selepas tidak sedarkan diri. Tak sedar diri itu namanya sukr. Okey, hilang kemampuan membezakan antara benda-benda. Kalau kita tengok muka surat 118 tadi, okey, peringkat yang atas sekali sebelah kanan kita ada syariat, tarikat, hakikat dan makrifat. Peringkat makrifat tidak dapat dikecapi kecuali selepas melalui sukr, iaitu mabuk, sakran. Okey, mabuk. Tapi mabuk apa? Mabuk apa sini? Mabuk ketuhanan. Mabuk dalam satu alam lain, iaitu alam ketuhanan. Dia tidak berada lagi dalam alam manusia, tapi dia telah dia naik tahap yang tinggi, masuk ke alam ketuhanan. Okay? Bila mabuk tu, sukar di sini, dia akan berjumpalah dengan Tuhan dan sebagainya. Selepas itu proses yang seterusnya adalah as-sahu. Dia akan sedar kembali. Sedar kembali inilah dia akan membawa hikmat-hikmat yang banyak. Hikmat yang banyak namanya hikam. Okey, so, mungkin kita pernah dengar nama kitab Al-Hikam kan oleh kumpulan tasawuf ni. Itulah prosesnya. Dia bukan proses dia buka Al-Quran, dia baca dengan seorang syekh, tafsirannya dia baca, dia belajar. Kemudian dia buka Sahih Bukhari, Muslim, dia belajar. Tidak, itu bukan prosesnya. Tapi prosesnya adalah melalui apa yang kita sebut tadi, syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Dan makrifat itu sendiri perlu melalui satu pergerakan yang khas. Sukr, sahu, lalu keluarlah hikmah. Okey? Baik, kita perhatikan kritikan terhadap istilah-istilah ini. Okey, pertama sekali ialah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam memerintahkan kita memikirkan nikmat dunia dan berurusan dengan makhluk di samping mengabdikan diri kepada Allah. Okay? Maksudnya kita tidak boleh lari daripada dunia. Okay, kita dilahirkan di dunia, kemudian urusan kita di dunia. Okay? Jadi kita kena menghadapi realiti. Realitinya adalah kita hidup di dunia sebagai makhluk. Okay? Dan kita diperintahkan untuk illa liya'budullah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam realiti dunia, manusia diperintahkan untuk menyembah Allah, mengabdikan diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan itu kita dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengasihi isterinya, mengasihi Abu Bakar, Usama, Al-Ansar. Nabi suka makan madu, makan manisan, dan Nabi tidak lupa dunia
dan tidak fana bersama Allah. Nampak tak? Mana praktikal Nabi macam mana? Kita nak tengok, kita nak kritik benda tu, tengok pada praktikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Praktikalnya, Nabi tidak melupakan semua perkara itu, semata-mata nak pergi ke arah Allah. Tetapi dua-dua benda tu, kerana itulah realitinya, kita berada dalam alam realiti, bahawa kita berada di dunia, tetapi kita diperintahkan untuk menyembah Allah. Kita diperintahkan untuk mengabdikan diri kita kepada Allah. Buat dua-duanya sekali. Boleh buat ke tak boleh? Jawapan dia boleh, pasal Nabi dah buat. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi itu adanya ikutan dan teladan yang mulia. So boleh ke tak boleh? Boleh. Okey. So itu bahagian yang pertama. Maksudnya kat sini, sekiranya kita lupa Allah, berada dalam dunia sampai lupa Allah, boleh tak? Tak boleh. Kita cuba nak mengasingkan diri kita daripada dunia sampai kita lupa dunia. Kita memang dapat, kita merasakan kita dah memang dapat bersama dengan Allah sampai lupa langsung dunia. Boleh tak boleh? Dia orang kata itulah sepatutnya. Kita mengatakan tak boleh, kerana kita nak ikut siapa? Kita nak ikut Nabi SAW. Nabi tak ajarkan begitu. Okey? So itu bahagian yang pertama. Kemudian mereka mendakwa dikurniakan ilmu isyarah ataupun az-zawq. Okey, ilmu isyarah, ilmu isyarat. Isyarat ni maksudnya ada sesuatu ayat Al-Quran, kita mungkin faham secara zahirnya sekian-sekian, tetapi secara isyaratnya menunjukkan kepada maksud yang lain, maksud yang batin. Okey. Zauq pula adalah cita rasa. Zauq, kadzaqa yadhuqu dzauqan. Okey, cita rasa yang tertentu yang dapat daripada proses tadi juga, proses syariat, tarikat, hakikat tu. Bila dia sampai tarikat, dia telah melalui beberapa proses penyucian jiwa. Okey, lalu dia akan dapat melihat hakikat sebenarnya. Okey, dia dapat merasakan apa hakikat sebenarnya. Sebab tu kadang-kadang ada yang mengatakan nampak muka lain-lain sikit kan, dia nampak, walaupun kita nampak orang tu macam orang, tapi dia nampak muka orang tu dah jadi macam binatang apa semua. Dia dah sampai ke tahap hakikat. Okey. Dengan ilmu ini mereka mentafsirkan atau mentakwilkan Al-Quran. Ilmu ini dikatakan khusus bagi golongan khawas mereka, dan difahami hanya oleh mereka sahaja. Orang lain dihijab daripada ilmu ini. Dan az-zawq menjadi dalil ataupun hujah dalam manhaj sufi. Okey, saya nak huraikan sikit. Tafsir isyari, kan, kalau kita perhatikan dalam ilmu tafsir, usul tafsir ataupun ulumul Quran, kita akan dapati adanya apa yang disebutkan sebagai tafsir bil ma'thur, tafsir dengan dalil, dengan hadis. Adanya juga tafsir bil ra'i, tafsir dengan alat ataupun dengan logik. Ya, tapi logik itu adalah yang berdasarkan kepada ilmu-ilmu alat lah, maksudnya grammar, nahwu, sharaf dan sebagainya. Okey. Ada juga yang disebutkan sebagai tafsir isyari, tafsir dengan isyarat. Tafsir isyarat ni ada dua jenis. Satu yang boleh diterima, iaitu yang mendapati maqasid ataupun mafhum dalam agama, dan yang kedua adalah yang tertolak, iaitu yang berlawanan. Okay, tafsir isyari yang lebih kepada batini itu ditolak. Saya bagi satu contoh. Contohnya, apabila Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ardah memasukkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ke dalam majlis syura, majlis mesyuaratnya. Jadi ada di kalangan para sahabat yang mengatakan, kami pun ada anak macam Abdullah bin Abbas, kenapa tak masukkan anak kami? Kan? Jadi Omar senyap saja, Omar tak kata apa. Tapi satu hari bila mereka berkumpul, Omar tanya, apakah huraian kamu semua berkenaan dengan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. So ada yang kata tak tahu, ada yang kata huraiannya, tafsirannya ialah pembukaan kota Mekah, tafsiran yang biasa kan. Sampai kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan, ini adalah na'yu Rasulillah, ini adalah pemberitahuan bahawa Nabi Muhammad akan mati. Okey, so tafsiran dia, itu tafsiran isyari. Bila dah kota Mekah dah dibuka, orang dah masuk Islam, okey, maka bertasbihlah kepada Tuhanmu. Maknanya bersedialah untuk mati, kerana satu benda yang dah sempurna habislah.
Okay, dia akan, bila kita dah sampai tahap sempurna, habis dia akan berakhir di situ. Okay. Jadi dengan itu Umar mengatakan, aku tak tahu kecuali apa yang seperti apa yang kau tahu. Yang mana tafsiran daripada suratul apa dia panggil An-Nasr itu adalah kematian Nabi SAW. Ini tak ada masalah. Tetapi kalau mentafsirkan, sebagai contoh, fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih falabisa fis sijni bid'a sinin. Okey. Maka syaitan telah melupakannya tentang ingatan terhadap Tuhannya ataupun terhadap tuannya. Maka dengan itu dia, iaitu Nabi Yusuf, telah kekal dalam penjara selama beberapa tahun. Okey. Itu adalah terjemahan langsung berkenaan dengan ayat tu. Maknanya kalau kita perhatikan cerita Nabi Yusuf kan, ada dua orang datang. Yang seorang kata apa? Boleh cari ya surah ni kat mana? Ada surah Yusuf. Yang dua lelaki datang tanya tu kan. Cuba cari sekejap. Jadi apa dia, ya sahibais sijn, kan, wahai dua sahabat penjara tu. Okey. Di pendakwah arbab mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Adakah Tuhan yang banyak-banyak ini lebih baik daripada Tuhan, satu Tuhan yang qahhar, yang maha berkuasa, kan? Okey, kemudian akhirnya salah seorang daripada kamu akan akan disalib, seorang daripada kamu akan menjadi tukang perah khamr ataupun arak untuk raja. Jadi Nabi Yusuf pun minta, uzkurni inda rabbik, sebutkan tentang aku ini di sisi Tuhan. Rabbika maksudnya di sisi raja lah, di sisi rajamu ada ni pula. Okey. Fa'ansahu syaitanu dzikra rabbi. Bagi tahu. Cuba cari. Allahu akbar. Okey. Muka surah Yusuf ayat 42. Wa qala lilladhi dhanna annahu najim minhuma. Bismillah minasyaitanir rajim. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Okey. Maka syaitan menjadikan dia lupa menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Kerana itu tetaplah dia, iaitu Yusuf, dalam penjara beberapa tahun lamanya. Ini adalah terjemahan yang biasa. Tetapi kalau datang kepada golongan Sufism ini, golongan tasawuf, kan, yang sampai ke tahap batiniyah, mereka akan mengatakan bahawa mereka akan menguraikan ayat ini dengan satu huraian yang berbentuk isyarat, tapi isyarat yang batin. Okay? Antaranya, kalau saya masih ingat lagi, فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. Okey, maka ansahu syaitan, syaitan telah melupakannya. Jadi diuraikan syaitan ini bukan syaitan. Okey, syaitan ini bukan syaitan, tetapi syaitan tu sebagai satu benda lain. Saya tak berapa ingat sangat, tapi tak apalah, nanti saya akan bawakan. Zikra rabbih, untuk mengingat Tuhannya. Jadi dia huraikan bukan tuannya ataupun raja. So dia kata bukan raja kat sini, tapi ada maksud lain. Okey, falabitha fis sijni bid'a sinin, maka dia kekal dalam penjara. Diuraikan dengan perkataan lain, iaitu dengan maksud lain, bahawa dia berada dalam belenggu syariat dan sebagainya lah. Okey, jadi itu yang antara perkara yang ditafsirkan oleh mereka secara batin ataupun secara isyari yang batini. Okey, huraian begitu tidak tepat, tak boleh. Tetapi huraian yang tadi tu, yang Ibnu Abbas sebut, tak ada masalah, kerana dalil tu boleh digunakan untuk menunjukkan yang Nabi dah dekat nak wafat, tak ada masalah. Tetapi mengatakan yang syaitan ni bukannya syaitan, tapi syaitan tu adalah diri manusia. Okay, dia ubah-ubah benda tu, okay, mengikut kefahaman mereka. Ini perlu diberikan perhatian dan sebahagiannya adalah sesat. Okay. Kemudian ilmu tentang isyari, tafsir isyari dan juga batini, lebih kepada batini ini adalah satu ilmu yang khas untuk golongan yang special. Khawas ni adalah golongan yang eksklusif ataupun yang hebat di kalangan mereka. Okey.
tak boleh difahami oleh orang lain. Ulama macam mana pun, kalau tak masuk cara mereka, tak akan faham apa yang mereka cakap. Okay, jadi mereka itulah, mereka mempermainkan bahasa. Okay, bila dia sebut, macam tadi kan sebut, contohnya fana, orang akan faham kita nak kena hilangkan fikiran tentang makhluk. Mereka faham, hilangkan langsung, kita kena sampai ke tahap fana, iaitu kita bukan lagi makhluk, tapi kita dah masuk dengan Tuhan. Faham tak? Okay? Mereka mempermainkan bahasa. Dan yang pentingnya ialah zauq ini, cita rasa ataupun kefahaman yang khusus ini adalah dijadikan sebagai hujah dan dalil bagi manhaj sufi. Okay, kita bila kata Nabi cakap macam ni, Rasulullah cakap macam ni, apa semua, dia tak kira yang itu. Dia kata apa yang guru kami cakap, guru tarikat tadi kan, itulah yang sebenarnya. Okay, guru kami dia faham bahawa ayat ini maksudnya sekian-sekian. Okay, so apa yang anda semua faham itu kefahaman biasa. Guru kami ada kefahaman yang luar biasa, lebih hebat. Okay, dengan itu dia akan tolak lah apa yang kita bawa dulu kafir ke apa semua ni, senang-senang, mentah-mentah je dia tolak. Okay. Yang keempat, selepas itu muncul bid'ah al-maqamat ataupun makam-makam. Okay, contohnya maqamut tawakkul. Bagi orang-orang sufi, makam ini adalah khas bagi orang-orang khasah. Dia ada orang awam dengan orang khas. Okay, orang awam ni orang biasalah. Orang khas adalah guru-guru mereka ataupun murid-murid mereka yang dah sampai ke tahap yang tinggi. Dan merupakan makam yang tertinggi di mana mereka berserah bulat-bulat kepada Allah, al-qada' wal-qadar, dan tidak berusaha, hatta tidak berdoa dan tidak meminta daripada Allah. Doa mereka hanyalah ilmuhu bihali yughni an su'ali. Okay? Maqam ini artinya diletakkan maqam ataupun huraian tentang sesuatu apa dia, amalan. Contohnya maqamut tawakkul. Okey, di sini akan dihuraikan tawakul itu berdasarkan ilmu tadi. Orang faham tawakal begini. Tawakal yang ada di sisi kami sebenarnya tawakal itu maksudnya berserah, tak payah buat apa-apa. Okey, sedangkan di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, tawakal itu maksudnya apa? Maksudnya kena usaha. Iqilha thumma tawakkal. Ikat dulu unta kamu, kemudian kamu berserah kepada Allah. Ikat dulu, barulah berserah. Kan Umar bin Al-Khattab nampak orang datang buat haji, tak bawa bekalan makanan. Okey, bila dia tanya kenapa tak bawa bekalan, mereka mengatakan kami bertawakal. Umar kata, kamu adalah orang yang tahu cari makan sahaja, tahu tunggu untuk makan, orang yang bagi makan. Okey, bukannya orang yang bertawakal, tapi mutawakilun, orang yang nak makan, tahu makan. Okey, sedangkan daripada yang sebenarnya ialah kena usahakan terlebih dahulu. Okey, so itu semua menunjukkan maksud sebenar tawakal mesti ada usaha, bukannya serah. Dah usaha baru kita berserah pada Allah. Okey, jadi berbeza dengan mereka yang menganggap bahawa tawakal itu berserah daripada awal lagi kita berserah, tak payah nak buat, tak doa pun tak payah, kerana doa yang paling utama adalah ilmuhu bihali yughni an su'ali. Ilmu Allah tentang keadaanku, kan, kenyataan mereka, bukan doa mereka, kenyataan mereka bahawa Allah tahu tentang keadaan saya. Jadi ilmu Allah tentang saya ni menyebabkan saya tak perlu nak bertanya. Nampak tak? Sampai ke tahap doa pun dipusingkan. Kita faham daripada Al-Quran dan hadis Nabi, kita perlu berdoa. Betul tak? Tapi mereka sampai ke tahap tak payah berdoa kerana Allah dah tahu dah keadaan kita, tak doa apa-apa. Faham? Okey? Maqamul amal wal ijtihad. Maqam berusaha dan beramal, kemudian berserah kepada Allah, adalah untuk orang awam sahaja. Bila sebut orang awam ni, tadi surat 118 tu, orang yang berada pada peringkat syariat namanya orang awam. Orang yang naik ke atas peringkat hakikat, tarikat, hakikat dan makrifat, itu adalah orang khas. Dia panggil al-khawas dan khassatul khawas. Dia ada orang yang khas dan ada orang yang guru kepada, maknanya pakar ataupun orang yang lebih khusus lagi. Okey? Jadi kalau dia sebut ini adalah untuk orang awam, untuk orang macam kita ni lah, perlu beramal, perlu berusaha, tapi mereka tak perlu. Okey? Kritikannya apa? Pertama sekali, Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa
Allah suka kepada hamba-hambanya yang berdoa dan memohon kepadanya, kan? Ad-du'a'u huwal ibadah. Dalam hadis Nabi, ud'uni astajib lakum. Doalah, mintalah daripada aku akan memperkenankan untuk kamu semua. Okey. Jadi dengan itu, kalau nak mengatakan makam berdoa, makam beramal ini peringkat orang awam, okey, dan peringkat orang yang khas ini adalah tawakal ataupun tawakkul bahasa Arabnya. Okey, maknanya tak perlu nak beramal, maka itu telah pun menyalahi banyak nas-nas ataupun dalil-dalil yang jelas. Okey. Kemudian Rasulullah berusaha kemudian berserah kepada Allah seperti yang diperintahkan, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kan dalam satu ayat Quran, sekiranya kamu telah berazam, maka hendaklah kamu bertawakal pada Allah Azza wa Jalla. Okey. Dan ini adalah satu apa yang disebutkan sebagai as-sunan al-kauniyah, kan? Sunnah Allah dalam ciptaan ini. Okay, dia ada sabab dan musabbab. Okay, nak makan, nak kenyang, dia tanya, nak kenyang kena buat apa? Nak kenyang kena sembelih, kena bakar, kena makan. Okay. Kalau kita mengatakan, bukankah mereka akan jawablah, Allah yang memberikan kenyang. Kalau makan macam mana pun Allah tak beri kenyang, tak kenyang lah. Jawapan kita adalah itu betul, tetapi Allah juga suruh kita supaya wakulu washrabu, dan makanlah dan minumlah. Okay, dan Nabi pun bila dia lapar, dia tak duduk kat rumah, dia keluar. Dan dalam satu hadis, Nabi keluar, jumpa Abu Bakar, jumpa Umar. Kenapa keluar? Lapar. So Nabi buat apa? Jom kita pergi carilah siapa-siapa golongan Ansar. Jumpa dengan seorang tu, pergi kat rumah seorang lelaki Ansar, dia tak ada, isteri dia ada. Mana pergi suami kamu? Suami saya keluar, dia cari air, kan? Okay, dia nak dapatkan air lah. Pada zaman dulu mana ada air gini, kan? So kena carilah air tu, kan? Pergilah kat padang pasir, keluarkan air tu, kaktus ke apa ke, tak tahulah, kan? Okay. So bila balik tu, apa orang tu buat? Orang tu sembelih kambing, bakar, bagi Nabi makan, bagi kurma apa semua. Okay, dan Nabi makan. Kenapa keluar tadi? Lapar, kan? Kalau ikutkan cara mereka ni, tawakul, tak usah buat apa, duduk je. Allah bagi kenyang. Tapi kita melihat pada apa yang Nabi buat. Nabi keluar dan Nabi cari. Okay. Maqamur ridha, seterusnya, menerima bulat-bulat dan berlapang hati dengan qada dan qadar tanpa ikhtiar. Okey. Kritikan pada maqam ini ialah dalam beriman kepada qada dan qadar, kita kena bezakan antara dua perkara, iaitu pertama, apa yang disebut sebagai al-iradatul kauniyah ataupun al-hukmul kauni, iaitu kehendak Allah terhadap alam maya ini. Okey. Menurut sunnahnya, tetapi tidak semestinya disukai atau diredainya. Okey. Contohnya kita kata apa dia? Kalau macam tadilah, kalau siapa yang sunnatullah ataupun kehendak Allah pada Allah nak ciptakan dalam ciptaan. Allah cipta apa? Orang yang beriman, mukmin. Allah juga cipta orang yang kafir. Okey, so dari sudut iradah kauniyah, dua-duanya akan keluar. Kafir dan Islam dua-duanya ada. Tapi adakah Allah redha terhadap orang yang kafir? Tidak, tak semestinya. Kerana kita pergi kepada al-iradatus syar'iyyah, kehendak agama ataupun al-hukmud dini, hukum agama, iaitu kehendak Allah yang disukai dan diredainya untuk makhluknya. Okey. Mencipta orang adalah ciptaan, kan? Manusia tu dicipta, kan? Firaun dicipta, Musa AS dicipta. Itu apa dia? Adalah iradah kauniyah. Allah nakkan mereka wujud. Tapi Firaun kafir, Nabi Musa jadi orang Islam. Manakah yang diredai? Allah redha keislaman yang ada pada Nabi Musa, dan Allah tak redha kekufuran yang ada pada Firaun laknatullah. Okey. Jadi dengan itu, bila kita tengok iradah kauniyah, kehendak dari sudut ciptaan dan dari sudut alam maya ini, manusia wajib menerima qada dan qadar ini dengan syukur, sabar dan juga redha. Tetapi tetap wajib mereka berusaha untuk memperbaiki keadaan. Maksudnya kalau berlakulah apa dia, bencana alam, kan? Okay, bencana, musibah yang Allah turunkan. Bila berlaku musibah, apa kita kena buat? Pertama sekali kita bersabarlah. Okay, kemudian kita redha. Kita redha lah, maknanya kita kena, tak boleh kita nak marah-marah Tuhan, kan? Kenapa berlaku pada saya, tak berlaku pada dia orang ni, apa itu tak payahlah. Okey. Kemudian lepas tu nak buat apa? Kerosakan yang ada tu, adakah nak dibiarkan je?
kita buat perkampungan baru, kita bersihkan kan? Betul tak? Kita bersihkan balik, kita bina balik semula. Itu adalah apa yang ditetapkan ataupun apa yang kita kena buat. Sama juga dengan kalau dapat nikmat. Okey, Allah berikan nikmat, Allah nakkan nikmat tu dapat pada kita kan. Katalah orang yang datang kat ini kat sini ataupun di TTDI ni, semua yang dapat nikmat. Kafirnya dapat nikmat, orang Islam yang dapat nikmat. Okey, adakah bila dah dapat nikmat ni kita redha dan kita buatlah apa sahaja? Tak kan? Kita kena bersyukur. Dan syukur itu adalah dengan meletakkan haknya. Kalau kita dapat duit, hak kena letakkan apa hak duit ni. Okey, hak untuk diri saya ada, hak untuk isteri, untuk anak beranak, untuk siapa lagi, keluarga, hak untuk orang miskin, kena semua kena bagi. Okey, kita tak boleh, okey saya dapat ni Allah bagi ikut saya lah. Kan sama juga tadi kalau dapat musibah saya nak marah ikut cara saya lah. Kan saya nak sabar ke tak sabar itu saya punya hak lah. Saya yang kena musibah bukan awak. Tak boleh cakap macam tu. Okey. Dan berkenaan dengan iradah syar'iyah, manusia diberikan pilihan. Okey, iradah kauniyah, manusia tak diberi pilihan dari sudut kena benda tu. Ada tak kita diberi pilihan untuk adakah awak ni nak dicipta ke tak nak dicipta? Ada tak? Pernah tak kita ditanya? Tak ada kan? Ada dicipta terus kan? Okey. So itu kehendak Allah. Kita kena redha dengan benda tu. Redha, okey aku dah jadi makhluk sekali, apa aku kena buat? Okey. Dan dalam tu kalau dapat yang baik apa aku kena buat, dapat yang buruk apa yang saya kena buat. Tetapi kehendak syar'iyah, kehendak agama, ini adalah yang Allah sukai dan Allah redai. Dalam hal ini manusia mempunyai pilihan, seperti nak jadi orang yang beriman ataupun nak jadi orang yang kafir. Okey, kita tak akan merasakan bahawa nak pergi masjid tu, nak pergi masjid, kita rasa macam saya nak belok ke park sebenarnya. Tapi kereta tu belok ke masjid, ada tak? Ada terasa tak benda tu? Tak ada kan? Okey, tapi kita ada tak terasa yang bila nak bernafas ke apa ke, kita ada terasa tak macam nak tahan nafas tak boleh? Boleh tak? Ada tak rasa? Kalau kita nak tahan nafas, kita boleh tak? Boleh tak tahan berapa minit? 1 minit, 2 minit. Lepas tu kita macam terpaksa bernafas. Okay, kalau kita dah mengantuk sangat, boleh tak kita tahan lagi? Tak, dia tak tahan macam mana pun dia akan tertidur juga kan, terlelap. Itu adalah termasuk dalam iradah kauniyah, ciptaan. Tapi dalam syar'iyah, kat sini kita ada pilihan. Beriman dengan kufur ni kita ada pilihan. Wa hadainahu najdain, kan kami telah tunjukkan kepadanya jalan yang baik dan jalan yang tidak baik, dua jalan. Okey. Manusia mesti membuat pilihan yang betul dan mesti berusaha melakukan yang terbaik dan tidak boleh sama sekali berserah bulat-bulat kepada qada dan qadar. Okey, bila sampai kita tahap ataupun berkenaan dengan kehendak agama, kan Allah nak, okey, ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai sekalian manusia, takutlah kamu, bertakwalah kamu semua kepada Allah. Okey, adakah dengan itu maka kita rasa macam tadilah kan, bila ada seruan tu kita rasa macam takut pada Allah, ataupun kita yang mewujudkan perasaan tu? Kan? Okey. Bila dengar hayya 'alas solah, adakah dengan tu terus automatik pusing jalan sana? Tak kan? Okey. Kita yang akan pilih nak pergi ke tak pergi. Okey, kita akan pilih nak pergi ke tak pergi. Okey, dan di sini kalau kita pergi, maka kita akan dapat keredaan Allah. Kalau kita tak pergi, kita akan dapat kemurkaan. Kerana di sini ada pilihan. Tak sama dengan yang tadi yang tidak ada pilihan. Okey? Tak ada pilihan, saya ulang balik semula ya. Iradah kauniyah, tak ada pilihan dalam kejadian. Tetapi ada pilihan dalam nak berusaha nak mengubah nasib. Itu ada. Faham eh? Kalau iradah syar'iyah, kehendak dari sudut agama, apa yang Allah redha ni ialah satu perkara yang Allah suruh kita buat dan Allah redha benda tu, dan kita ada pilihan sama ada nak buat ataupun tak nak buat. Okey? Jadi mengatakan bahawa maqamur ridha di sisi sufiah ini adalah terima bulat-bulat sahaja. Tak payah pilih. Secara umum, apa saja yang berlaku terimalah, okey sahaja. Okey? Ini akan menyebabkan apa? Antara lain campur dengan wahdatul wujud tadi, akan menyebabkan kita rasa tak ada masalah kalau agama kita Islam dan agama orang lain tu kafir. Tak ada masalah pasal apa yang Allah bagi, ambil. Ya, dan itu juga yang berlaku pada golongan khawas ataupun khasatul khawas mereka itu, golongan yang special di kalangan mereka tu, kan, yang mengatakan kalau
Aku tak boleh bezakan antara orang yang masuk kanisah dengan masuk masjid, dengan masuk kuil, sama. Tak ada beza sangat. Okay? Nampak tak? Kalau kamu kata hamba, dia tu adalah Tuhan. Kalau kamu kata Tuhan, dia tu hamba. In qulta abdun fadzaka rabbun. Kalau kamu kata hamba, itu adalah Tuhan. Kalau kamu kata Tuhan, dia tu hamba. Kan? Kalau kamu kata Tuhan, macam mana pula dia nak jadi mukallaf? Okay? Jadi mereka ni berada dalam ilhad, dalam keilhadan ataupun dalam kekufuran yang amat keras. Okay? Kesimpulan marhalah yang kedua, pertama, antara punca mereka sesat adalah mereka tidak meletakkan definisi yang betul. Okay? Mereka menggunakan kata-kata yang boleh membawa kebenaran dan juga kebatilan, tidak dihadkan. Okay, kalau nak tanya pula kenapa mereka tak hadkan, kerana mereka tak ikut sunnah Nabi, ya, begitu. Betul tak? Kalau mereka ikut sunnah Nabi, solat tu maksudnya apa? Apa yang dimulakan dengan takbir, diakhiri dengan taslim, bagi salam. Okay, tapi dah kalau dia tak nak ambil yang tu, dia nak kata solat itu adalah hubungan yang berterusan. As-salatu minas silati. Okay, bahawa solat asalnya adalah silah, silaturahim, kan? Silah ialah apa dia? Silah merapatkan hubungan lah, menghubungkan semula rahim, perhubungan yang berdasarkan kepada rahim ibu kita ni, kan? Keluarga lah. Okay? Solat itu adalah silah, hubungan yang langsung dengan Allah. Kamu semua solat 5 waktu, kami solat 24 jam. Kerana hubungan kami terus berterusan dengan Allah, online sentiasa, kan? Kita bawa telefon ni, saya bawa telefon ni, kita letaklah, adalah apa dia panggil tu, internet, kan? Jadi kita buka sikit, Assalamualaikum Ustaz, boleh tanya? Kan 3 jam tadi, kan? Masa tu kita tengah mengajar, dia tu bila tengok benda tu, dia ingat kita ni duduk depan telefon lah, kan? Kita layan telefon. Kita sebenarnya ada online kat situ 24 jam. Itu baru betul online 24 jam, kan? Tapi kalau yang Sufiah ni, mereka mengatakan hubungan dia dengan Allah tu, solat mereka adalah daimah, solat yang berterusan. Jadi tak perlu lagi lah dia nak pergi solat 5 waktu. Nampak? Okey? Kalau dia perhatikan, dia sebutkan pula tutup aurat. Apa maksud satrul aurah? Orang awam macam semua kita kat sini, orang awam maksudnya, kan, akan mengatakan tutup aurat itu bagi lelaki daripada sekian-sekian, tutup perempuan pula ada sekian-sekian kecuali muka dan 2 tangan. Okey, mengikut satu mazhab. Satu mazhab lagi kata mata pun dapat 1 ataupun 2 sahaja. Okey. Betul? Betul. Kata begitulah huraiannya dari sudut fiqh. Tetapi sebenar-benar maksud satrul aurah adalah merahsiakan ataupun menyembunyikan rahsia daripada orang yang tak boleh sampai, yang tak mampu lagi menerima rahsia itu. Itulah dia satrul aurah sebenarnya. Nampak tak? Huraian batini terhadap satrul aurah. Ya, kita dah faham lah tutup aurat ni, benda tutup aurat apa? Jadi tak kena pakai baju lah, apalah semua. Dia orang kata itu yang orang awam buat lah. Tapi orang yang dah sampai ke tahap yang tinggi, bukan itu lagi dah. Itu bukan dia. Okay? Okey, teruskan sikit lagi. Allah telah melarang umat ini daripada mengikut ayat-ayat yang mutasyabihat ataupun mutasyabihah. Okey. Kerana ibtigha' al-fitnati wa ibtigha' ta'wilihi, dan menuntut mereka mengembalikan kepada yang muhkam. Ayat Al-Quran ni ada 2 jenis, satu yang muhkam, yang jelas dan pasti. Yang kedua mutasyabihat, iaitu yang ada kesamaran, boleh difahami dengan 2 maksud. Jadi apa yang kita kena buat? Kita kena ambilkan ayat yang mutasyabihat, kembalikan kepada ayat yang muhkam. Bukannya ambil ayat yang mutasyabihat dan kita cari fitnah dan kita cari takwil. Bukan yang itu. Okey? Jadi apa yang mereka buat kat di atas sana, dalam maqam apa semua tu, kan, kata-kataan ini, mereka sengaja mewujudkan huraian yang mutasyabihat. Sedangkan kita sepatutnya pergi ke arah mewujudkan huraian yang muhkam, yang jelas. Okey? Oleh kerana itu, menetapkan maksud sebenar daripada lafaz ataupun istilah yang membawa kedua-dua makna hak dan batil adalah sangat penting demi memelihara umat daripada kekeliruan dan kesesatan. Okey. Dalam kitab At-Tafsir wal Mufassirun yang dikarang oleh Dr. Muhammad Hussein Al-Zahabi, seorang qadi rasanya ataupun mufti di Qatar satu masa dahulu, kitab memang masyhur. Boleh dikatakan siapa belajar
ilmu tafsir dia akan ada buku ni ataupun dia akan terpaksa belajar buku ni. Okey, pasal dia memang menceritakan tentang tafsir dan mufassirun, kitab tafsir dan ahli-ahli tafsir. Bila sampai kepada tafsir batini, okey, Dr. Muhammad Hussein Al-Zahabi itu telah mengatakan bahawa kalau nak tengok kepada huraian tafsir batini ataupun batiniyah, kita akan dapati hukumnya kufur. Tapi orang cakap pada saya, dia cakap macam tu, dia kata orang kata pada saya, Tuan Syekh tak boleh kafirkan kerana mereka ada bahasa yang tersendiri. Nampak tak? Okay? Jadi macam mana kita nak kafirkan mereka sedangkan kita tak mendalami bahasa mereka? Dia kata dengan ilmu yang ada pada saya dalam bahasa Arab, okay, saya mengatakan apa yang ditulis itu adalah kufur. Sekiranya itulah maksudnya. Tapi kalau maksud dia lain, itu cerita lain. Tetapi tulisan itu menunjukkan ini adalah satu bentuk kekufuran. Nampak tak? Okay? Tapi itulah dia, kita nak cerita tadi bahawa golongan yang sesat kan, dia tak akan datang dan mengatakan pada kita, dia tak akan kata terus yang solat tu tak ada. Mana ada? Tak berani orang cakap macam tu. Tapi mereka akan kata solat tu ada betul. Okay? Solat orang biasa begini. Solat orang yang dah tinggi sikit akal dia, tinggi sikit minda dia, tinggi sedikit kerohanian dia, lain sikit, tak sama. Mana boleh sama? Kita dengar tu, betul juga kan? Betul tak? Okay? Ada sama tak solat orang yang 5 kali 10? Maknanya 5 kali 10 minit. Berapa minit jadi? 50 minit. Letaklah lebih sikit, 5 kali berapa? 20. Ada orang sembahyang 20 minit? Tak, mana ada kan? Letaklah 10 minit tadi. Okey, 5 kali 10 dengan orang yang sembahyang 24 jam. Sama? Kita memang kata memang tak sama. Mana sama? Itulah dia yang saya nak cerita pada awak. Okey, orang yang kita biasa buat sekarang ni 5 solat kali 10 minit. Kita nak pergi ke arah 24 jam kita ada solat, iaitu hubungan yang langsung dengan Allah. Orang dengar pun, boleh tahan juga kan? Lebih baik kita begitu. Berarti dia pun tambah lagi, kalau dah ada solat yang bermaksud silah daimah, yang bermaksud apa dia? Hubungan yang langsung dengan Allah berterusan 24 jam, apa perlu lagi solat yang 5 waktu ni? Betul juga kan? Lagi mudah kan? Satu lagi, dia satu lagi logik, yang kedua lagi mudah. Betul? Itu dia cara dia nak masuk tu, okey? Dia mempermainkan bahasa. Sampai ada ke tahap azab kan, dipermainkan bahasa di situ bahawa azab ni kalau asalnya memang begitu, azab itu adalah apa dia? Azab adalah seksaan, betul. Okay, neraka ni apa dia? Seksaan. Yes, betul. Okey. Syurga tu apa dia? Syurga ada apa? Dalam syurga ada nikmat. Ya. Tetapi kalau kita perhatikan sebenar-benarnya kan, mengikut apa yang kita sebut sekarang ni, kita kata syariat, hakikat, tarikat, hakikat dan makrifat. Kalau kita tahu sebenar-benarnya bahawa kejadian ini sebenarnya adalah satu, sama. Jadi bila kejadian ini sama, sebenarnya nikmat dan azab tak ada beza. Kita kata, macam mana tu Ustaz? Okay, tengok, perhatikan ya. Dalam Al-Quran dikatakan, apa dia? Ada perkataan azban, apa? Adalah perkataan azbun ataupun azban yang bermaksud enak. Okey. Jadi dia pun tengok dari sudut bahasa Arab, kalau perhatikan azab dengan azbun ataupun azban itu adalah daripada root yang sama, ain, zal dan ba. Okey. Cuma kita mengatakan bila azab ni adalah yang seksaan, tapi sebenar-benarnya asalnya adalah keenakan. Jadi dia pun akan mengatakan bahawa neraka itu pun, sebagaimana syurga itu adalah nikmah, maka neraka itu sebenarnya azab dalam erti kata yang sebenarnya, iaitu keenakan, bukannya azab. Kita dengar tu, macam betul juga. Tengok kamus, ya betul lah. Azbun tu adalah apa dia panggil, enak, air yang enak kan. Adalah katanya tu kan, keenakan air yang enak. Okay? Jadi bila huruf gitu, kita mungkin rasa macam kena juga kan, macam betul juga. Lagilah kita tak tahu bahasa Arab kan. Kena lah lagi kan. Okey. Okey. So dengan itu kita kena berikan perhatian. Itulah yang mereka gunakan. Kejahilan kita digunakan untuk apa dia? Mereka memanipulasi. Okey. Dan menyampaikan kebatilan yang ada. Okey. Kalau kita ada ilmu tak ada hal, tak ada masalah dah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu apa? Keyakinan.
Betul? Kita dok faham keyakinan ni apa dia? Apa keyakinan? Dia orang akan kata keyakinan, ada orang kata macam-macam. Tapi sebenar-benar keyakinan, seperti yang kita biasa dengar, ainul yaqin, haqqul yaqin, apa dia lagi? Ainul yaqin, haqqul yaqin dengan apa? Tak kan? Tak apalah, yang penting ada tiga sebenarnya kat situ. Jadi bila sebutkan benda tu, keyakinan sebenarnya adalah bila kita sampai ke tahap tadi tu, dalam usaha kita nak menyucikan diri kita, mendekatkan diri kita pada Allah, sampai ke tahap makrifat, tak ada lagi dah. Kita dah memang dah yakin bahawa kewujudan ini sama antara Khaliq dan makhluk, tidak ada bezanya. La mawjuda illallah, tiada yang wujud kecuali Allah. Okey. Al-fana an apa dia? Anis siwa kan. Apa ni, kita mencairkan diri kita daripada kewujudan yang ada ni, kita bersatu. Okey. Dengan itu, saya nak sebut apa tadi ya? Apa perbincangan tadi terakhir? Yakin kan? Okey. Dengan itu, orang yang sampai ke tahap keyakinan dan dapat merasai keyakinannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala telah terbuka hijabnya, dia dah sampai ke tahap yakin. Dia sampai ke tahap yakin, habis, selesai, tak perlu ibadat. Kerana Allah kata, wa'bud rabbaka, sembahlah Tuhanmu hatta ya'tiyakal yaqin, sehingga keyakinan sampai kepadamu. Kita dah sampai keyakinan, tak payah buat ibadat. Nampak tak? Tapi bila dengar tu kata, nak sabah juga ni kan. Allah pun kata macam tu kan? Allah kata macam tu, dia hurai begitu. Apa ulama kita hurai sebenarnya? Okay, satu, Ibn Kathir kata apa? Al-yaqin al-maut. Sembahlah Tuhanmu sampai ke tahap keyakinan. Yakin di sini mati. Kerana bila mati, yakinlah baru dia nampak apa yang dia tolak selama ni, perkara gaib tu. Malaikat datang betul-betul. Kata mana ada malaikat, mana ada munkar nakir. Munkar nakir dah datang dah. Nak kata apa lagi? Keyakinan. Okey. Yang kedua, nak ikut siapa? Nak ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disembah Allah sampai bila? Kalau nak kata dia yakin, dia dah yakin lama dah kan? Bila dia yakin? Dia nampak Jibril. Apa lagi? Dia sampai ke Sidratul Muntaha. Isra' Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke tahap nurun anna arah. Okey, aku dapat hijabuhun nur. Aku dapat melihat hijab Allah. Okay, itu yang lebih tepat berkenaan adakah Nabi Muhammad telah melihat Allah kan? Hijabuhun nur. Okey, nurun anna arah. Apa dia, cahaya, bagaimana aku dapat melihatnya? Maknanya aku tak dapat, tapi dah sampai ke tahap habis. Maknanya hijab Allah, lepas tu dapat melihat Allah, tapi tak dapat lihat kerana itu masih lagi di alam dunia. Okey. So dengan itu apa dia? Yakin tak Nabi Muhammad? Yakin dah. Kenapa dia buat ibadat lagi sampai pecah-pecah kaki dia? Sampai tak? Okey. So itu adalah satu masalah yang kita cara nak jawab begitu. Tapi mereka sebenarnya ada jawapannya, tapi tak begitu simpan dulu. Jadi itulah dia kesimpulan marhalah yang kedua. Okay, bila lafaz-lafaz ni ada, kita kena kembalikan kepada maksud sebenar bagi setiap lafaz. Okey. Okey, peringkat yang selepas ni saya rasa kalau kita baca akan lebih jelas lah. Okay, akan lebih jelas, tapi saya tak tahu ada masa lagi ke tidak. Kalau ada soalan ke apa-apa, mungkin boleh nyatakan di sini. Cuma saya satu je nak. Macam mana saya nak gerak sini? Kan? Saya nak tunjukkan satu benda yang mereka sebut, biasa sebut, mempermainkan bahasa, lalu kita terperangkap. Okay. Bahasa tersebut, perkataan itu adalah, pertama, insan kamil. Kalau saya tanyalah, apa maksud insan kamil? Apa maksud insan? Insan tak payah terjemah, bahasa insan Melayu pun insan juga. Kamil, saya rasa kalau buka kamus, kamil tu dah ada, maksudnya sempurna. Kana'ah pun dah ada. Tahu kana'ah? Tak tahu? Bukan orang Melayu dah tu. Kerana dalam kamus dah ada dah kana'ah, tapi tulis kana'ah. Apa dia? Rasa puas hati. Kan? Banyak sekarang ni saya pasti dalam kamus dewan, kadang-kadang kita nak cari kata, ni apa benda ni? Nampak macam Arab, tapi dia kadang-kadang Q jadi K, K jadi Q kan? Tahqiq. Tahqiq apa dia? Tak tahu kan? Kita tak buka kamus pasal kita orang Melayu lah kan. Kamus tu bagi orang yang tak tahu. Okay. Tahqiq adalah tahqiq. Haqqaqa yuhaqqiqu tahqiqan. Maknanya meneliti. Okay. Muhaqqiq orang yang meneliti. Okay. Tapi dalam kamus dewan disebut tahqiq. K lah, tak jadi Q. Sepatutnya Q. Dikira OK lah juga kan. Okay. Antaranya qana'ah.
Dan mungkin juga kalau buka kamil, saya rasa jumpa lah. Kamil berartinya sempurna. Insan kamil apa dia? Dia tak, dia kata apa-apa. Dia kata Muhammad adalah insan kamil. Kita faham apa? Ada? Kita faham apa-apa tak ada? Kita akan faham Muhammad insan kamil artinya Nabi Muhammad lah adalah insan yang sempurna. Betul? Okay? Kita bila faham macam tu, mereka ni akan gelak kat kita. Saya dapat goreng dia orang ni. Kerana kita cakap begitu, okay? Ini saya seolah-olah saya wakil dia orang lah kan. Kalau kita cakap Muhammad insan kamil, dia orang akan faham satu benda, tapi sebenarnya kefahaman yang mereka cakap itu bukan yang kita nak. Tapi kenapa kita ni, Tuan Guru, kenapa kita ni tak sampaikan langsung? Kerana mereka masih belum sampai lagi ke tahap kita nak berikan rahsia sebenarnya kepada mereka. Satrul aurah, kita kena tutup aurat. Nampak tak tadi tu? Okay? Tutup aurat kita, rahsia-rahsia tu jangan beritahu. Mereka belum layak lagi. Macam anak kecil kan, dia tanya, "Mak, saya jadi macam mana?" Kan nak cerita semua kali kan? Tak payah cerita, tak apa. Yang pentingnya hospital keluar kau gitu, sudahlah. Okay? Tapi dia dah besar nanti dia tahulah caranya. Okay? Jadi dengan itu, mereka kata Muhammad adalah insan kamil. Kita faham Muhammad tu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah insan kamil. Memang betul pun. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Okey, engkau berada di atas akhlak yang paling mulia. Artinya Nabi Muhammad yang paling tinggi sekali. Ana sayyidu waladi Adam, akulah adalah penghulu pada anak-anak Adam. Apa lagi tinggal? Kita fahamlah. Tapi mereka mengatakan Muhammad insan kamil adalah satu teori yang mereka bawa. Kita tak faham teori itu, tapi mereka faham. Macam mana kita tak faham? Ni saya kena bangun dah ni. Tak tahu nak buat apa ni. Tak apa, boleh kan? Nombor satu. Ini, dia cabut. Bila kita perhatikan, dia orang sebut Muhammad insan kamil. Okey. Dalam satu kitab, nanti saya bawa lah, insya-Allah buku tu saya tunjukkan nanti. Nama tajuk kitab tu adalah Maratibul Wujud. Nama kitab tu Maratibul Wujud. Okey. Martabat kewujudan wa haqaiqu kulli mawjud. Wa haqaiqu dan hakikat-hakikat kulli, hakikat setiap yang wujud. Apa tak? Kan tadi kan kita ada syariat. Apa lagi tadi? Syariat, tarikat, hakikat kan? Dia nak ceritakan hakikat-hakikat terhadap setiap yang wujud ni, apa hakikatnya sebenarnya. Okay? Buka page yang last sekali, dia ada Al-Martabatul Arba'un. Okay? Martabat 40. Apa dia? Al-Insan. Martabat yang dinamakan sebagai Al-Insan. Jadi dia pun uraikanlah bahawa dengan itu sempurnalah tahap kewujudan, wujud dan bukan ibah. Okay? Jadi sampailah ke tahap yang ke-40, iaitu martabat insan. Dengan itu sempurnalah martabat kejadian alam ataupun martabat kewujudan. Okey? Dan dengan itu, Assalamualaikum, dinyatakan bahawa insan di sini adalah tahap yang sempurna, dan wal insanu huwallah. Insan itu adalah Allah, wal malaikah dan malaikat, dan as-samawat, langit-langit. Arab dengar dia peling ah. Okey. Okey. Dan apa, dan bumi dan apa semua itu semua adalah insan. Okey. Dan kalau saya tak silap, martabat pertama adalah Allah. Martabat pertama tu Allah, ya. Tapi martabat terakhir adalah insan. Dengan itu kita faham bahawa dia nak huraikan di sini apa dia tadi tu, wahdatul wujud. Tiada yang wujud kecuali Allah jua sebenarnya. Cuma kalau kita kata, kalau kita cakap kan, maknanya kalau mereka tu mengatakan kewujudan yang pertama adalah insan, mana boleh? Dia kata Allah kan? Okay, Allah. Jelas nampak kalau dia kata yang pertama insan, memang kufur lah. Okay, Allah yang wujud, keluar daripada yang kedua, yang ketiga, apa semua gini. Planet-planet semua masuk situ apa semua. Okay, akhirnya keluarlah insan. Betul. Saya tak tipu, nanti saya tunjukkan. Okay, kelas akan datang. Okay, saya tunjukkan benda tu.
Dan di situlah dia kata martabat 40 adalah insan, iaitu Allah, malaikat, apa dia, langit-langit, bumi, batu apa semua ni, itulah dia insan yang sebenarnya. Jelmaan yang sempurna untuk insan ataupun untuk kewujudan adalah pada tahap yang ke-40, iaitu pada tahap insan, pada tahap manusia. Okey. Dia akan kata, kalau kat kelas luar dia kata insan kamil. Okey. Insan kamil kalau kat kelas luar. Tapi kalau kelas dalam dia akan kata macam inilah. Kerana kalau kelas luar insan kamil, kita nak cuba sampai ke tahap manusia yang sempurna. Siapa yang tak nak jadi sempurna? Ada yang tak nak jadi sempurna? Mesti kita nak jadi sempurna kan? Tapi kita faham, saya nak jadi sempurna artinya saya nak beribadat betul-betul macam Nabi buat, kan? Dia dengar tu dia gelak je nanti dia kata, betul lah aku dapat goreng kamu semua, kan? Kerana itu yang kamu faham. Sebenarnya yang kami faham lain, tapi tak boleh cerita kat kamu semua. Kamu tak sampai tahap lagi. Okey, baik. Dan akhir sekali dia pun mengatakan, dengan itu berbahagialah orang yang mengenali dirinya seperti mana aku mengenali diriku. Okey, dan di sinilah datangnya apa dia kata, dia pujilah satu kata-kata, siapa yang tidak mengenali dirinya, dia tak kenal Tuhannya. Itu satu lagi kan? Nampak tak? Okey, siapa yang tak kenal, man la ya'rifu, lebih baik itu, man la ya'rifu nafsahu, siapa yang tak tahu dirinya, la ya'rifu rabbahu, dia tak kenal Tuhannya. Ini pun satu lugz ataupun satu apa dia panggil tu? Jampi. Kata-kata jampi lah. Maksudnya kita faham siapa yang tak kenal diri dia, iaitu kita ni siapa sebenarnya. Kalau dalam kelas biasa kan, kita ni siapa? Kita ni adalah hamba Allah yang hina apa semua. Dan kalau kita tak tahu kita ini hina, macam mana kita nak menyembah Allah? Kita merasa kita hebat. Macam Fir'aun merasakan ana rabbukumul a'la, kan? Adakah dia nak sembah Allah? Takkan jadi punya. Tetapi bila kita tahu yang kita ini manusia yang hina, datang dari air mani yang hina apa semua, gini-gini tak berharga apa semua, barulah kata, ya Allah, aku ni seorang hamba yang hina. Betul? Betul tak? Okay? Kita faham macam tu. Tapi dia kata apa? Dia tak faham macam tu. Dia kata, dah goreng sekali lagi, okay? Man la ya'rifu nafsahu, siapa yang tak tahu dirinya, seperti yang ni, 40 ni, maka dia tak kenal Tuhan dia. Dia tak kenal lah bahawa dia itu adalah jelmaan Tuhannya sahaja. Itu sebenarnya. Dan kita kena goreng lah selama ni. Betul? Memang kena goreng kan? Okay? Goreng dah hangit dah rasanya, kan? So kita nak coba balik air tu, nak pergi buat bubur ke apa, tak salah, kan? So itulah dia, nampak dia gunakan. Sekarang ni keluar tadi, Muhammad adalah insan kamil. Macam mana pula ni? Kata Muhammad, okay, adalah insan kamil. Campur yang ni, campur ni dengan ni. Kita faham memang betul lah kan? Betul, Ustaz tu tak salah. Dia kata Muhammad adalah insan yang sempurna. Dan kita memang nak ikut Nabi Muhammad. Apa salahnya Ustaz? Kita kata, dia kata begitu, dia goreng sahaja, kan? Saya guna kata goreng tu banyak sikit, kan? Okay? Kerana apa? Kerana dia cakap Muhammad, kamu faham lain, dia faham lain. Dia kata insan kamil, nampak? Kita dah faham lain, dia faham lain. Kita tanya, Ustaz, apa dia faham Muhammad ni? Dia kata, dia faham, mereka faham Muhammad itu adalah simbol kepada insan kamil. Simbol kepada insan kamil apa dia? Mim adalah kepala, Ha adalah dua tangan, Mim seterusnya adalah pusat, dan adalah dua kaki. Jadi bila mereka sebut Muhammad, mereka tak maksudkan Nabi Muhammad SAW tu, tak. Mereka maksudkan Muhammad ini, Muhammad tu itu adalah simbol kepada Mim, Ha, Mim, dan kepala, tangan, pusat, dan kaki. Nampak tak? Ini kesesatan yang cukup halus. Kalau kita tak masuk kelas ni, memang kita tak tahu lah, kan? Betul tak? Orang nak kata macam-macam, kan? Okay? Sebab itulah mereka sampai ke tahap kadang-kadang takdis. Mereka mengagungkan guru mereka. Kenapa? Kerana guru mereka sampai ke tahap maklumat yang terlalu tinggi, yang diambil terus daripada Tuhan. Proses tadi, biasanya melalui mimpi lah, okay? Dan ada yang sampai ke tahap melalui yaqadhah, secara apa dia, sedar pun boleh jumpa. Saya ingat benda tu. Satu lagi dia panggil apa ni, bulatan-bulatan ni, kuih-kuih ni, apa dia? Dia orang kata, siapa yang tidak berguru, maka syaitan adalah gurunya. Betul? Biasa dengar?
Siapa yang tidak berguru, maka syaitan adalah gurunya. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Itu kot agaknya, tapi saya tak pasti cakap bahasa Arabnya apa. Tapi bahasa Melayu begitu. Siapa yang tak berguru, maka syaitan adalah gurunya. Kita pun datanglah ke yayasan taklim nak berguru kan. Dia guru syekh tadi Arab yang macam-macam lah kita, yang dari mana-mana kita belajar. Dia pun gelak, dia goreng kita lagi, dia pusing, dia goreng. Senang nak goreng orang ni kerana kita kata guru, mereka faham guru-guru lah yang mengajar ni. Dia faham guru ni lain. Guru ni adalah guru yang khas untuk tarikat tadi. Bukan guru yang mengajar tafsir, mengajar akidah, mengajar apa tu, asas membaca Al-Quran, memahami doa-doa, bukan tu semua tak. Guru yang apa tadi? Allahu Akbar kan. Dengar orang Arab kata, pepatah Arab kata, syarrul baliyati ma yudhik. Ya, seburuk-buruk musibah, baliyah, bala kan, adalah yang menyebabkan kita gelak. Kalau nampak musibah gelak kan, maknanya memang musibah tu besar betul. Kalau nampak musibah kita menangis, kita masih okey lagi lah kan. Tapi dapat musibah sampai tergelak, macam mana aku gelak ni kan? Benda ni memang cukup kufur apa semua, boleh aku gelak. Tapi kadang-kadang dia terlalu sampai ke tahap yang melampau. Okey? Tak ada bunyi dah ke? Okey. So dengan itu kita faham apa tadi? Last kali saya sebut apa tadi? Guru kan? Masalah guru ni pun, guru yang guru yang dimaksudkan adalah guru tarikat, bukannya guru yang dekat PhD tu, semua tak masuk semua tu. Sebab tu kita akan perhatikan, tengok betul-betul kan. Orang yang sampai ke tahap guru ni, pengikut dia ada yang profesor, pengikutnya ada yang doktor dalam falsafah dan usuluddin. Bila salam, siapa cium tangan siapa? Tengok betul-betul. Bila salam, siapa cium tangan siapa? Dia tak kira umur. Mungkin doktor tu dia lebih tua dari sudut umur daripada syekh tadi tu. Tapi bila salam, doktor tu yang akan cium tangan guru dia. Yang tak ada doktor tak ada apa. Dia adalah BA kot agaknya. Master saya tak pasti kan. Tapi BA tu ada. Tapi bila sampai ke tahap guru, dia keberkatan, dia sampai ke tahap takdis. Takdis iaitu dia menyucikan, mengkeramatkan. Ini yang bahaya. Okey. Ada yang kita dengar cerita pun, guru ni, bapak dia cium dia pun, bapak dia cium tangan dia. Bapak dia salam dia, bapak dia kena cium tangan dia. Pada saya ini tak ada lagi dah derhaka lebih daripada tu kan. Dan kita salam bapak kita, ayah kena cium tangan saya ni, masa saya guru ni kan. Itu dah melampau dah tu. Okey, mana wabil walidaini ihsana, mana pergi benda tu. Okey. Tapi itulah dia kesesatan. Dia cukup halus, dia datang halus sikit dia. Kita tak nampak benda tu. Ya, kecuali kalau itu belajar, kita perhatikanlah. Okey, saya rasa itu saja, kita boleh berhenti kat sini. Sambung nanti pada kelas yang akan datang. Apa yang saya sebut bukan doa apa tadi? Puisi tadi ada pada muka surat 115. Al-haqqul khalqu wal khalqu haqqu ya laitani manil mukallaf in qultal khalqu fadzaka haqqun. Okey, apa kita akan bincang pada kelas yang akan datang. Silakan. Penyelewengan ini memang dirancang macam mana? Penyelewengan ini adakah dirancang ataupun tidak? Kita kena tahu bahawa Islam banyak musuh. Betul, Islam ni banyak musuh. Okey. Dan soalan yang cukup baik, adakah dirancang ataupun tidak? Pada saya, dirancang oleh musuh Islam. Kerana orang Islam ni kan, kalau orang Islam tidak diganggu dari sudut pemikiran dia, maknanya dia akan baca Al-Quran daripada mula sampai habis. Okey, yang dari sudut tajwid dan tarannum dan sebagainya, dan juga dari sudut tafsirnya. Boleh dia bacalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, hadis 40, Riyadhus Salihin, dia baca semua itu. Apa jadi pada dia? Orang tak dikacau dia. Dia akan jadi satu masyarakat yang cukup membangun tamadun yang hebat. Itu yang berlaku kan zaman Nabi apa semua, daripada kosong tu mereka dapat menguasai Rom dan Farsi. Tapi bila orang tengok semua dia orang ni macam ni, kita nak buat apa sekarang ni? So Abdullah bin Sabah dia masuk mengatakan yang Ali Tuhan. Dia rancang lah tu, dia rancang sikit-sikit. Orang Yahudi kan, orang Yahudi bijak merancang kan. Okay? Ali itu Tuhan. Antahu. Ali kata, hu tu siapa dia? Tuhan. Tangkap mereka semua, bakar mereka semua. Mereka ni telah melampaui batas. Tapi sempat keluar. Orang cerdik pasal dia boleh lari juga. Abdullah bin Sabah dapat lari. Okay? Akhirnya, padahal sebelum tu dia dah telah menyebabkan kematian, pembunuhan Osman. Abdullah bin Sabah ni. Kemudian akhirnya pun dia menyebabkan kematian siapa dia? Ali bin Abi Talib. Memang dirancang. Cuma kita ni sedar ke tak sedar, itu sahaja. Okay? Sebab itu dalam masalah akidah ni kan, dia kalau kita nak belajar yang betul, memang senang.
Senang sangat. Tapi bila yang betul itu telah dipalit-palitkan dengan yang batil, maka kita akan menghadapi masalah untuk nak membezakan, membersihkan balik semula. Rumah baru masuk, tak ada hal, masalah duduk, masuk terus boleh duduk agaknya. Okey, kalau dia dah rumah dipanggil apa? Macam hotel lah, hotel. Masuk hotel yang dah dibersihkan, boleh masuk duduk, boleh. Tapi kita masuklah satu rumah yang telah dipecah. Orang pecah rumah tu, orang sewa. Boleh tak kita masuk tu kita tidur terus? Boleh? Dengan makanan entah ke mana apa semua gini. Boleh? Tak boleh, kita kena bersihkan balik semula. Bersihkan balik semula ni yang letih ni. Orang yang pecah rumah tu dia rancang ke? Mesti dia rancang je. Takkan dia tiba-tiba dia terlanggar masuk kan? So itu adalah perancangan yang cukup detail, cukup halus, okay, untuk nak menjatuhkan umat Islam. Okay. Soalan apa? Ada tu? Dia tanya riwayat Rabi'atul Adawiyah solat 300 rakaat tu betul ke ataupun palsu? Riwayat Rabi'ah Al-Adawiyah solat 300 rakaat. Saya tak cek lagi benda tu, kan? Tapi kita mengatakan macam ni ya. Yang paling mudah nak jawab soalan tu macam ni je, kita kata Alaikum satu malam. Alaikum bisunnati, betul? Hendaklah kamu ikut sunnah aku. Okay, sekarang ni kita ada sunnah apa yang disebut, kalaulah betul, kan? Sunnah siapa? Rabi'ah Adawiyah 300 rakaat satu malam, okay, dengan sunnah Nabi. Berapa rakaat? Berapa ribu? Dia 300, Nabi berapa ribu? Takkan lebih kurang. Okay. Aisyah mengatakan mazada Rasulullah, Nabi tak pernah tambah. Okay, fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan, Ramadan ke luar Ramadan ke, akthara min 11 rakaat, lebih daripada 11 rakaat. Okay, kita katalah okey betul, itu riwayat yang betul. Katalah kita kata okey itu riwayat yang betul. Sekarang kita timbanglah, itu dia. Rabi'ah Adawiyah dia sembahyang 300 rakaat, Nabi sembahyang 11 rakaat. Atas dasar kita mengatakan riwayat ini betul, kita nak ikut siapa? Nabi. Siapa berani sebut Rabi'ah Adawiyah, dia sebut. Okay, kita nak ikut siapa? Okay, kita pasti akan sebut kita ikut Rasulullah SAW. Rabi'ah Adawiyah itu pandangan dia yang menyalahi sunnah, kita tolak tepi. Kering-kering gitu je kita tolak. Pasal apa? Pasal Nabi kata alaikum bisunnati, hendaklah kamu ikut sunnah aku. Wa sunnati Rabi'ah Adawiyah tak ada kan? Wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Okay, khulafa ar-rasyidin ada buat lebih daripada 11? Tak ada. Riwayat yang dhaif sahaja mengatakan Umar arahkan 21 rakaat, tapi yang sahih adalah 11 rakaat juga. Okay, walaupun katalah kalau riwayat itu sahih, kita timbang balik semula dengan sunnah Nabi. Okay, Umar buat 21, Nabi buat 11. Nak ambil siapa? Nabi Umar? Tak, kita kena ambil Nabi. Okay, itu cara dia kalau berlaku pertembungan. Okay, so jangan fikir dia sahih tak sahih, ada kata sahih, ada kata tak sahih. Okay, kalau sahih jadi apa? Kalau sahih tetap kita kena tolak. Kalau tak sahih lagilah kena tolak. Okay, kalau sahih pun tetap kena tolak kerana inna hadzal din yusrun. Hadis Bukhari mengatakan agama ini mudah. Wala yashaddad din ahadun illa ghalabah. Tak ada orang yang cuba nak menyusahkan diri dalam agama ni kecuali dia akan kalah. Dia akan kalah. Cubalah terus satu hari satu malam sembahyang 300 rakaat. Esok pasti memang sembahyang 5 waktu tu pun tak tentu kita akan buat. Pasal kita dah kelesuan, dah keletihan. Okey. Jadi dengan itu kembalilah kepada sunnah Nabi Muhammad. Habis selesai. Ada perselisihan apa Nabi buat? Ada perselisihan apa Nabi buat? Okey. Dah ada lagi. Banyak ke? 5, 6. Tengoklah kalau boleh habis, tak salah sangat. Siapa nak balik saya rasa boleh balik, tak ada masalah. Tapi kita layan soalan ni sikit. Soalan berkenaan dengan tangkal. Tangkal? Ada pendapat kata tangkal ni memang komplit, memang haram. Ada lagi satu pendapat kata mengharuskan tangkal dengan bersyarat. Itu syarat dia menggunakan ayat suci Quran dan dijaga dengan baik tangkal tu. Dijaga dengan baik tangkal tu. Kalau dalam tak silap saya dalam Fathul Bari ada disebutkan bahawa siapa orang Fathul Majid ke Fathul Bari, rasa Fathul Bari. Tapi tak apalah, Fathul Bari Ibnu Hajar, okey. Bila cerita tentang hadis hadis tentang tangkal ini, maka ada perbuatan seorang sahabat Nabi lah yang membenarkan, macam tadi disebutkan, membenarkan kalau anak kecil yang tak boleh nak kita tak boleh ajar dia baca,
kan jampi, tak boleh baca zikir-zikir dan sebagainya, kita ikatkan dan kita letak pada dia. Tapi itu adalah pandangan seorang sahabat, okey, yang mana pandangan itu kalau kita perhatikan ada dalil-dalil yang lebih kuat, okey, menunjukkan cara kita nak memperisaikan si anak kecil. Contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, okey, bila datang Hasan dan Husain, Nabi kata apa? Wa'idhukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lammah. Aku melindungkan engkau berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna daripada min kulli syaitanin wahamah, daripada setiap syaitan dan juga hamah, iaitu binatang yang melata berbisa lah khususnya kan. Wa min kulli ainin lammah, dan daripada evil eye, daripada sampukan, bahasa Melayu sampuk lah, okey, ataupun pandangan mata yang memudaratkan. Orang tak faham pandangan mata memudaratkan, orang tak faham. Orang faham sampuk, dia ni kena sampuk, betul tak? Dia keluar, kena balik demam, kena sampuk jin kan. Okay, kadang-kadang ada orang tengok anak kita, oh cantiknya kan, orang tu balik, kawan tu demam, anak kita tu demam. Okay, itu kena sampuk maksudnya, kena ain. Bahasa Inggeris kata evil eye. Okay, so itu cara dia. Kita Nabi dah ajarkan. Jadi kalau ada seorang sahabat, ada satu riwayat yang kita tak pasti, maka kenapa kita nak pergi kepada yang tak pasti, meninggalkan yang pasti? Apa yang pastinya? Nabi bacakan zikirnya begini-begini pada Hasan Husain. Kita nak cari yang tak pasti, ni tak pasti lagi, tapi buat ada riwayat yang tak pasti dengan riwayat yang pasti. Okey, walaupun kita nak mengatakan riwayat tadi itu adalah pasti ataupun sahih, tetap mana yang lebih utama? Yang Nabi buat lebih utama daripada yang para sahabat buat. Okey, wallahu a'lam. Lagi respon Ustaz berkenaan isu mahasiswa yang menurunkan bendera di Najib semalam di PWTC. Terus apa? Bendera Najib. Kita Najib punya poster orang turunkan dekat, Bukan bendera. benda tu dalam bentuk bendera, tapi diturunkan je lah. Dia naikkan dia punya bendera. Dia orang punya tu Tak tahu bendera apa benda yang cat pakai air je. saya rasa benda tu benda yang dia panggil apa? Dia panggil emosi. Itulah perkataan yang paling sesuai, emosi lah. Kita bila nak tegur, nak lawan orang apa semua, bukannya dengan conteng muka orang tu kan. Betul tak? Kita ada, kalau kita marah dengan mereka syarikat, kita pergi conteng bendera dia, kita pergi kita pergi pangkah muka George Washington dalam $1 George Washington kan. Tak kira lah kita itu benda yang kita letak dalam blog kita, muka Barack Obama, letak apa dia, mata tak ada macam tu kan. Okay? Itu benda yang emosi lah, tak ada faedah. Okay? Kalau nak betul-betul kan, buat satu kerja, nasihat ke apa gitu cara dia. Jadi soalan lanjutan rasanya ni, apakah tanggungjawab penuntut ilmu terhadap masyarakat dan masa depan mereka, serta tanggungjawab ke atas ibu bapa yang bersusah payah mengantar mereka belajar? Okay. Tanggungjawab penuntut ilmu senang sahaja, namanya pun penuntut ilmu. Dia kena tuntut ilmu lah. Okay? Dia kena belajar. Kalau dia masuk satu-satu bidang, dia kena jadi mahir dalam bidang tersebut. Okay? Dengan kemahiran itu, barulah dia buat sesuatu nanti bila dah ada kemahiran. Tapi kalau dia masa belajar tu dia abaikan menuntut ilmu, dia buat kerja-kerja sampingan yang dia rasa mungkin hebat, itu adalah satu, pada saya kita boleh sebut sebagai satu pengkhianatan terhadap amanah. Idza tumina khana, bila dia beri amanah, dia khianat. Apatah lagi jenis orang yang tak boleh konsentrate. Faham tak? Maknanya dia kalau dia belajar, okey, dia boleh dapat A. Kalau dia tak belajar, dia buat kerja benda lain, dia akan dapat C ke apa ke. Itu adalah satu bentuk pengkhianatan, tak boleh. Tapi kalau dia jenis yang dia belajar dengan dia aktif, makin aktif makin A, makin aktif makin A, kita katakan okey, yang jenis itu tak apa, dia boleh, kerana benda itu tidak memberi kesan kepadanya. Kan aktif dalam politik ke apa semua tak ada masalah kalau dia mampu. Kalau tak mampu juga nak ikut kawan dia yang mampu, itu mana boleh. Okay? Jadi kembali pada kerjanya yang asal, iaitu menuntut ilmu. Lagi soalan, apakah kedudukan hadis dhaif di sudut pendalilan? Hadis dhaif dari sudut pendalilan,
Kita okey, pertama sekali kita cuba pastikan adakah hadis dhaif itu terlalu dhaif ataupun dhaif biasa. Dia ada apa yang disebut syadidul dhaf dengan khafifud dhaf. Dhaif yang ringan dengan dhaif yang berat. Kalau dhaif yang berat ni langsung tak boleh digunakan sebagai dalil. Tapi kalau dhaif yang ringan, kalau kita kena cari pula syawahid dengan mutaba'at untuk nak mengangkatnya menjadi hasan li ghairihi. Dengan itu boleh dijadikan dalil. Kalau tak, tak boleh. Dah habis. Satu lagi. Minta komen Ustaz berkenaan dengan tuduhan Ustaz budak. Kalau Ustaz tengok di YouTube lah, Ustaz budak dia kata ulama UMNO ni ulama su. Okay, dia dah tuduhan yang tak apa juga. Dalam YouTube tu. Ustaz pernah tengok lah. Saya tengok lah, tapi apa nak kata tak payah komen lah kot kan. Orang dah tahu dah. Komen buat apa kan. Okay. Dia macam ni lah, dia secara umumnya siapa nak cakap dia boleh cakap apa-apa saja, tak ada masalah kan. Pasal lidah dia nak cakap. Tapi kita hanya memberi peringatan bahawa setiap yang dicakap itu akan akan dikira. Dan Nabi SAW pun sebutkan apa? Illa hasaidu alsinatihim. Itu bahagian akhirnya. Maknanya manusia akan wahal. Okay. Nabi mula-mula Nabi ceritakan tentang bahaya lidah. Okay. Kemudian Muaz bin Jabal kata, "Inna la mu'akhadhuna bima natakallam." Adakah kita akan dikira, kan? Apa yang kita cakap ni kita akan dikira, dihitung. Nabi mengatakan, "Sakilat ka ummuka ya Muaz." Rugi mak kamu dapat anak macam kamu wahai Muaz. Okay. Wahal yukabbun nasu. Dan adakah sebab lain manusia dilemparkan ala wujuhihim atau manakhirihim, di atas muka mereka ataupun hidung mereka pada hari kiamat nanti, illa hasaidu alsinatihim. Kecuali apa dia? Kecuali hasil daripada lidah mereka. Nampak tak? So kita setiap seorang tu kita kena fikirlah apa yang dia nak cakap. Imam Syafi'i pun mengatakan hadis baru semalam saya ajar hadis tu. Hadis apa dia? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, cakaplah yang baik ataupun senyap sahaja. Imam Syafi'i seperti dalam syarah Sahih Muslim mengatakan apa? Hadis ini menunjukkan seseorang insan kalau nak bercakap, falyufakkir, hendaklah dia berfikir. Kalau baik maka barulah dia cakap, kalau tak baik jangan cakap. Kalau dia syak ini baik ke tak baik pun jangan cakap juga. Okay? Jadi menuduh ulama tu ulama su apa semua gini kan, saya rasa itu satu tuduhan yang pada saya tak baik lah. So lebih baik dia senyap kan. Wallahualam. Okay, saya rasa itu saja. Habis kan? Okay, semoga kita dapat membezakan antara yang benar dan juga yang batil. Okay, kalau zaman Ali pun dah ada orang kata Ali itu Tuhan, zaman sekarang ni apa? Sebab tu ada kerajaan langit, kerajaan bumi, macam-macam kan. Okay? Dan saya pernah mengajar sekali saya pernah mengajar dekat UKM sekali. Ingat ni, dengar benda ni dulu kan. Saya pernah mengajar dekat UKM, saya sebut satu benda tu macam tadi kan, tapi saya sebut mewakili yang orang yang sesat ni. Saya sebut dengan gambar rajah apa semua. Jadi ada seorang kata, "Ustaz, macam tu ke?" Kan. Jadi saya ni sedang menceritakan yang apa? Yang batil. Kan? Dan saya rasa dia orang bersama saya lah daripada mula kan. Okay? Tapi tiba-tiba dia seolah-olah kata, "Ustaz, yang Ustaz cakap ni betul ke?" Kan dia kata, "Lah saya kan kata ini yang salah, saya nak menceritakan." Kan? Jadi saya mengatakan kalau datang ayah pin habis kamu semua. Kan? Okey. Tapi itulah kita kena bezakan antara yang hak dan juga yang batil. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam.